billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai kawan-kawan, alhamdulillah dapat kita berjumpa pada petang ini. Alhamdulillah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada sahabat-sahabat saya yang non muslim. So alhamdulillah. Sebenarnya pagi tadi Jaudah agak pack sikit. Ada Zoom training, lepas tu ada sesi Zoom dengan beberapa orang klien saya juga. Saya cuba cari masa juga sebab saya rasa benda ni penting yang untuk saya share dengan kawan-kawan. Sebab apabila saya berbual-bual dengan kawan-kawan, bila saya bertanya, saya tanya mereka, suka tak emas? Majoriti memberitahu bahawa mereka memang suka emas. Tapi bila saya tanya balik, ada tak buat simpanan emas? Semua sepertinya tidak faham apa sebenarnya simpanan emas. Ada yang mengata saya, you boleh latih, you ada wang, you boleh simpan. Kita ni orang biasa-biasa, mana boleh nak simpan emas. Dan ada juga yang memberitahu saya, simpanan emas ni macam kutu ke? So sebenarnya macam ni. Saya nak share sikit apa itu simpanan wang emas. Simpanan wang emas ni sama macam kita simpan duit kita dekat ASB, Maybank, CIMB. Cuma bezanya sekarang, duit RM kita tu, kalau kita simpan dekat ASB, Maybank atau CIMB, kita menyimpan dalam bentuk wang kertas. Kita perlu wang kertas. Bukan maksud saya semua kita tukar kepada wang emas. Tidak. Kita perlu wang kertas. Tetapi jangan menyimpan dalam jumlah yang terlalu banyak. Saya berada dalam memang selama ini saya berada dalam industri pengurusan keuangan. Saya memang mencadangkan supaya klien membuat simpanan sebagai contoh. Bagi Bumiputra boleh simpan ke dalam tabung ASB, tabung haji. Kalau yang non bumi mungkin boleh simpan dalam ASW, ataupun fixed deposit. Simpanan-simpanan begini penting dan perlu untuk simpanan kecemasan kita. Tetapi jangan simpan terlalu banyak. Cukup sekadar ada pakar keuangan yang berkongsi simpanan begini hanya perlu antara 3 bulan atau 6 bulan daripada jumlah pendapatan kita. Assalamualaikum Kak Asma. Kak Asma juga adalah konsultan kami. Kak Asma juga menawarkan simpanan wang emas. Alright. Thank you for watching Kak Asma. Saya cuma nak berkongsi dengan kawan-kawan. Selalunya kita buat simpanan di ASB, tabung haji, Maybank. RM kita disimpan dalam bentuk wang kertas. Hari ini saya bukan mengatakan tidak perlu. Perlu simpan duit dalam bentuk wang kertas. Apa yang pakar keuangan tadi kongsi antara 3 bulan hingga 6 bulan daripada jumlah total pendapatan kita. Saya cuma nak kawan-kawan mempertimbangkan satu instrumen keuangan simpanan, iaitu simpanan wang emas. Sebab ramai yang tak tahu apa sebenarnya wang emas. Selain daripada ASB, fixed deposit, tambahkan satu lagi instrumen keuangan adalah wang emas. Sama
macam kita simpan di bank. Disimpan di bank. Apa yang saya cakap tadi, kita simpan RM. Hai Rohaya. Thank you for watching, Dek. Right, saya nak terangkan sebab bila kita berborak dengan kawan-kawan ramai sebenarnya yang tak tahu sebenarnya apakah simpanan wang emas ni. Semua ingat wang emas ni orang kata simpanan yang untuk orang ada-ada sahaja. Bukan, simpanan wang emas ni sebenarnya semua orang boleh menyimpan. Simpanan wang emas sebenarnya kita tukarkan ringgit Malaysia kita, RM kita tukar di dalam bentuk gram emas. Kita simpan pada harga rate hari ini dan kita akan gunakan pada masa hadapan. Simpan rate hari ini tapi kita gunakan pada masa hadapan. Tapi saya nak ingatkan satu. Jangan beli emas menggunakan duit yang kita nak pakai dalam masa terdekat ni. Jangan. Itu yang silap. Baru beli dalam seminggu, lepas tu dah gelabah nak pergi jual, nak pakai duit. Jangan. Saya cadangkan guna simpanan ataupun memang ada duit lebihan, wang lebihan yang untuk kita gunakan 1 tahun dan ke atas. Bukanlah duit nak beli pampers anak ke, duit nak beli susu anak ke. Duit tu yang kita gunakan untuk beli emas. Salah. Jangan buat begitu. Apa selalunya simpanan yang kita gunakan untuk masa hadapan? Selalunya simpanan begini adalah sebagai contoh adalah simpanan untuk anak-anak. Saya nak tanya sikit. Selalunya, di mana kita menyimpan duit untuk anak-anak kita? Di mana? Selalunya feedback yang saya dapat daripada kawan-kawan adalah simpan dekat ASB, tabung haji, atau ada yang simpan ke dalam fixed deposit. Dan saya nak tanya satu lagi. Apabila kita membuat simpanan untuk anak-anak, adakah kita menggunakan duit tersebut? Sebagai contoh, bulan ni kita simpan. Adakah bulan depan kita gunakan balik duit anak tersebut? Majoriti feedback yang saya terima dari kawan-kawan, bila kita dah simpan duit untuk anak-anak tu, kita tak guna lagi dah. Kita berniat untuk menggunakan pada masa akan datang. Ini adalah contoh simpanan yang boleh kita gunakan instrumen wang emas. Simpan hari ini untuk kegunaan pada masa hadapan. Selain daripada simpanan untuk anak-anak, contoh yang lain yang mungkin saya boleh bagi untuk memudahkan kawan-kawan adalah simpanan untuk pergi haji. Pasti ramai, terutama kawan-kawan kita yang beragama Islam, niat kita, nawaitan kita untuk menunaikan haji. Kita boleh menggunakan instrumen wang emas sebagai simpanan untuk haji kita. Bagi yang muda, yang belum berumah tangga pun boleh digunakan untuk simpanan perkahwinan. Alright. Jangan kita beli emas sebab terikut-ikut orang. Orang beli emas, kita pun beli emas. Lepas lama-lama kita yang lemas sebab kita tak faham. Kita tak tahu sebenarnya simpanan wang emas ni bagaimana. Simpanan wang emas ni adalah salah satu alat atau instrumen keuangan kita, yang boleh kita gunakan
untuk kita mencapai matlamat keuangan kita. Ya, saya nak tunjuk satu contoh dekat sini. Katalah sekarang saya ni berada di Johor. Ya, kan apabila saya berada di Johor, saya ingin ke Ipoh. Ya, saya ingin ke Ipoh, saya mempunyai beberapa pilihan kenderaan untuk saya sampai ke Ipoh, iaitu destinasi saya daripada Johor ke Ipoh. Saya boleh menaiki kapal terbang pertama, atau saya boleh menaiki kereta, atau saya boleh berbasikal. Walaupun apa instrumen kenderaan, vehicle yang saya gunakan untuk saya sampai ke destinasi yang ingin saya tuju, membezakannya saya tetap akan sampai di situ, tetapi yang membezakannya adalah berapa cepat saya akan sampai ke destinasi yang ingin saya tuju. Begitu juga dengan simpanan kita. Kalau zaman dahulu, zaman atuk-atuk kita, mereka menggunakan tabung bulu atau bawah bantal untuk membuat simpanan. Zaman mak kita, dah ada sedikit kemajuan, dah mula menyimpan di bank. Zaman sekarang kita dah mula didedahkan dengan simpanan emas. Di Malaysia, simpanan ini mungkin barang sebahagian orang mengatakan ianya benda baru, tetapi ianya telah dilakukan, telah berjalan di Jepun selama 30 tahun. Di Malaysia mula diperkenalkan oleh Public Gold sejak 12 tahun yang lepas. Hai Cikgu Ina, sedang melihat. Alright, thank you. Sudi melihat kakak anda. Ya, benda ni sebenarnya dah lama. Dah lama diperkenalkan di Jepun, cuma baru. Ya, baru pun tak baru, telah hampir 12 tahun. Diperkenalkan oleh Public Gold di Malaysia. Tak kira apa instrumen yang anda gunakan untuk mencapai matlamat keuangan anda, sama ada menyimpan di bawah bantal, simpan di bank, atau menggunakan wang emas, membezakan anda untuk mencapai matlamat anda, apakah kenderaan yang anda pilih dan berapa cepat anda akan sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Jika ada yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai simpanan wang emas, apa yang saya cadangkan, jangan mudah terikut orang. Carilah ilmu mengenai simpanan wang emas. Salah satu buku yang saya cadangkan, yang ditulis oleh mentor saya sendiri, Encik Muhammad Zulkifli Syafiq, ataupun kawan-kawan boleh subscribe channel Telegram saya dan saya akan share sebentar lagi. Alright, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.